Assalamualaikum. So hari ni saya akan cakap pasal revision minggu lepas, yang mana pasal peta, lepas tu topografi, lepas tu rujukan grid dengan kompas lah. So pertama kali saya akan cakap pasal peta dulu. So peta ni dia menunjukkan satu ujuran grafik yang mana di permukaan bumi yang mana menunjukkan taburan penduduk, penempatan lokasi, kontur, kegunaan simbol, jaringan perhubungan seperti MRT ke, lepas tu jalan raya, kereta api, jaringan kereta api yang macam senggat-senggat tu. Lepas tu dengan macam kalau tahu macam jaringan yang untuk macam kontur tu, macam tu. Lepas tu peta ni juga dia merujuk kepada simbol seperti macam masjid tu. Lepas tu macam penempatan rumah, yang lepas tu taburan bentuk-bentuk rumah tu macam pendapatan penduduk macam kampung, macam mana jarak dia. Lepas tu dengan kalau macam kat bandar tu macam mana dia punya bentuk taburan dia tu, petak-petak dia tu. Lepas tu dengan luar bandar macam mana bentuk dia, macam tu. Lepas tu lagi ia juga termasuk dalam ujuran semula jadi dan juga buatan manusia. So macam saya terangkan tadi, macam semula jadi tu yang macam kalau kita tahu macam kontur tu, kontur dalam peta mesti ada kontur, dia punya kontur. Lepas tu dengan yang macam taburan pokok-pokok yang hijau, lepas tu tanah, macam tu. Lepas tu dia kalau macam manusia tu yang macam simbol tu, lepas tu jaringan pengangkutan, lepas tu penempatan lokasi dan sebagainya. So kalau kita tahu, kalau nak cakap pasal peta ni, tujuan dia, kalau kita tahu tujuan dia, dia satu dapat memudahkan orang macam nak travel, nak pergi sana sini tanpa menggunakan telefon bimbit ke, ataupun dia juga merujuk kepada mencari jalan di mata tempat dan mengenali rupa bentuk tanah, macam tu. Lepas tu lagi nombor dua ialah supaya dapat memahami keterangan yang diberikan di atas peta dengan mudah dan efisien lah, yang efektif. So kalau tujuan kita cakap pasal dia punya jenis peta ni. Tak silap saya, peta ni dia ada banyak. So kalau saya akan cakap pasal dalam 5 jenis peta, iaitu peta topografi, peta geologi, peta fizikal, peta cuaca, peta meteorological. So pasal peta ni saya dah terangkan. So saya akan terangkan pasal rujukan grid. So kalau kita tahu rujukan grid ni, garisan rujukan grid yang menegak, dia merujuk kepada timuran. So kalau dia rujukan grid yang secara melintang, dia merujuk kepada utara. So dekat start garisan grid ni, dia ada nombor dia. Seperti macam kalau utara, kalau kita tahu ada nombor-nombor tu, nombor-nombor yang dekat tepi tu dengan bawah tu, dia merujuk kepada lokasi grid setiap tempat tu, rujukan dia setiap tempat tu kat mana, berapa dia punya tu, dengan berapa dia punya jumlah jumlah pendudukan kat situ, jumlah penempatan dekat situ, dan lokasi yang ditetapkan lah. So kegunaan rujukan grid ni, satu dia tertera, semestinya dia akan gunakan rujukan grid. Satu lagi, yang kedua, kalau kita dalam situasi yang sesat ataupun dalam situasi yang tengah susah, peta ni, lepas tu kalau kita ada macam telefon ke, telefon bimbit ataupun something yang boleh buat jaringan kepada luar. So rujukan grid ni, yang apa yang kita tahu ilmu rujukan grid ni, dia bagusnya dia boleh memberitahu dekat tak silap saya, dia akan boleh beritahu dekat ni lah, macam tempat-tempat yang sesat, tempat cari agensi orang-orang yang sesat tu, macam polis ke ataupun bomba. Dia boleh, kita bercakap je dekat dia rujukan grid kita berapa, so dia akan boleh terus direct kepada kita lah, terus hantar bantuan ataupun pertolongan macam tu. So saya akan terangkan
Ni rujukan grid. Nampak? Alamak, tak nampak pula. So kalau perasan, tak nampak. Okay, so kalau perasan, yang ini merujuk kepada 4 angka. Lepas tu yang ni merujuk kepada 6 angka lah. So kalau merujuk kepada 4 angka ni, kita akan start pada bawah dulu. Yang mana dekat bawah ni, kalau kita perasan, balai polis, kita akan cakap dia punya daripada depan dahulu. Yang mana balai polis ni 10. Lepas tu dengan dia punya timuran dia 05. Seperti yang kita tahu, dia punya, so jadinya rujukan grid dia balai polis 1005. So kalau kita nak tahu tempat lain je, contohnya kan sekolah, kita berada di sekolah kan. So rujukan grid dia, kalau kita tahu dekat map 11, lepas tu dengan 06. So kalau kita nak tahu daripada sini, kita boleh tengok dari satu petak ni, dan kita bermula daripada awal dia. Macam tu. So ini untuk rujukan grid 4 angka lah. So saya akan terangkan pasal rujukan grid 6 angka ni. So kalau rujukan grid 6 angka ni, berdasarkan sengat-sengat, kalau kita nak tahu lebih detail, lebih jelas macam tu, so kita buat sengat-sengat kat bawah ni. So kita buat sengat juga kat atas ni. So kita locate dekat mana. Contoh dekat masjid kan. Masjid ni ada punya rujukan grid dia 116. Lepas tu 065. So sebab kita boleh tahu dekat sini berdasarkan sengat-sengat ni. Okay, so saya akan terangkan, kalau kita nak tahu macam lagi mudah, so lagi macam senang kan, tak payah lagi jimat masa macam tu, kita boleh start dengan ni lah, apa nama, kita buat je rujukan grid ni. Lepas tu kita just buat anggaran. Contohnya macam kita buat je senggat 5 ni tengah-tengah, merujuk kepada 5 lah. Rujukan ni 5. So kita contoh yang A ni, rujukan grid dia 213. Lepas tu 02. So menunjukkan yang ini rujukan grid dia berdasarkan lokasi A ni berdekatan dengan senggat 5 ni. So mesti dekat atasnya sama ada 6 atau 5 macam tu. So berdasarkan pendekatan di antara 5, lepas tu 5, 6, 7 macam tu. So kalau benda tu dekat sikit dengan 5, maksudnya itu sama ada 6 atau 7 berdasarkan anggaran dia. So itu saja saya terangkan pasal rujukan grid. Maaf, saya agak teruk sikit pasal benda ni. So saya akan terangkan pasal skala dan jarak. So skala ialah nisbah jarak yang diberi dalam bentuk peta dengan jarak yang sebenar. Sebagai contoh, ni bentuk. Kalau kita dekat dalam peta yang bentuk macam ni, merujuk kepada skala lah. So dekat skala ni, 1 nisbah 1000 ni, sebenarnya dia bukan 1 nisbah 1000. Kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya 1 cm ni mewakili 3 km. Sebab apa saya cakap 3 km? Sebabnya berdasarkan dekat sini, kita boleh lihat kosong ni ada 3. So masuk kat sini 3 km lah bermaksudnya. So sama juga dengan sebelahnya, 1 nisbah 5 km. 1 cm bersamaan dengan 5 km. So kalau nak tahu pasal ni, dia kena buat macam ni lah, kalau nak tahu dia punya rujukan dia semua. So saya akan terangkan pasal kompas. So kompas ialah pengemudian yang digunakan untuk mencari arah tuju, yang mana ia mengandungi jarum magnetik berwarna merah hitam diukur dalam kiraan darjah ataupun mile. So tujuan kompas ni ialah melaraskan peta, membantu dalam navigation, itu menentukan kedudukan, mengukur jarak di atas peta. So kalau kompas ni
dia ada dua tak salah saya, iaitu jenis digital, lepas tu dengan jenis analog. Jenis digital tu kita boleh dapat sekarang seperti kat telefon smartphone pun sendiri ada, macam sendiri yang kompas tu untuk kemudahan. Lepas tu digital tu kalau tak salah saya kat kedai sudah ada lah sini, dekat tempat macam tu. So saya akan terangkan pasal analog. Okay, anatomi dia yang jenis macam ni, kita tahu ini jenis analog. So yang atas ni dia punya base plan dia. Lepas tu yang bawah ni direction dia punya travel. Lepas tu magnetic needle ni ada dekat dia punya ni. Kalau kita tahu yang ada knot, dia punya berwarna merah ataupun hitam itu dia punya magnetic needle dia. So dia punya bawah ni dia orientation line tu dia macam yang dekat dalam kompas sudah ada yang garis-garis tu. Lepas tu dia punya kompas housing degree tu yang ada north, east, west. Lepas tu dengan south kan. Lepas tu dekat dalam dia, kat luar dia tu ada darjah dia. So yang itu saya tahu. Lepas tu dia punya orientation arrow tu yang macam untuk garisan yang tegak menuju kepada north lah. Lepas tu dekat sini dia punya index line dia. So kalau macam kita nak tahu benda tu, nak tahu macam lebih detail apa semua kan, dia merujuk kepada ni lah. So kalau macam dia punya input kat sini berdasarkan direction of travel arrow. So macam mana kita nak tahu dia punya nak buat benda ni, nak buat berdasarkan analog ni. So dekat kita kena cari tempat permukaan tu yang rata. Satu lagi dia putar dia punya tindle ni, dia punya tindal kompas supaya dia macam berada dalam kedudukan 0 darjah. Satu lagi pusing peta supaya jarum tu kompas menghala ke arah utara lah, macam disasi ke arah utara. So itu sahaja daripada saya. Maaf di atas kekurangan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.